Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-10. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'ah tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة ولا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم. Maksudnya, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu dalam keadaan berjamaah melebihi kelebihan sembahyangnya di rumahnya dan sembahyangnya di pasarnya, di tempat kerjanya, lebih daripada 20 darjat. Sebabnya seseorang kamu apabila dia berwuduk lalu dia baik dalam berwuduknya, kemudian dia datang ke masjid, tidak ada tujuannya malaikat bersembahyang, tidak ada kehendaknya malaikat sembahyang, tidaklah dia melangkah satu langkah, malaikat diangkat dengan sebabnya satu darjat, dan dihapuskan dengan sebabnya satu dosa, sehingga dia masuk ke masjid. Apabila dia telah masuk ke masjid, dia berada dalam keadaan sembahyangnya, dan tidaklah menghalangnya malaikat kerana menunggu sembahyang, dalam keadaan malaikat berselawat, yakni berdoa kepada seseorang kamu, selagi dia berada dalam majlis yang bersembahyang, dia bersembahyang di tempat itu. Para malaikat itu berkata, Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah dia. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dia. Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah taubatnya, selagi dia tidak melakukan sesuatu yang menyakiti dan sesuatu yang di luar daripada urusan yang berkait dengan agama, dengan masjid, berada dalam masjid itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini lafaz Muslim. Hadis ini menyatakan kelebihan orang yang sembahyang berjamaah di masjid, berbeza dengan sembahyang berjamaah di rumah dia, apalagi sembahyang seorang di rumah dia. Dan kelebihannya berbeza dengan kita sembahyang di tempat kerja dia, tempat kerja kita. Kerana masjid mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang tersendiri. Oleh kerana pergi ke masjid berjamaah adalah juga satu ibadat, maka sebaik-baiknya kita dalam wuduk ambil sembahyang di rumah, bukan ambil sembahyang di masjid, kalau nak dapat kelebihan ini.
Ambil sembahyang di rumah. Kerana perjalanan kita ke masjid adalah ibadat. Perjalanan kita dalam keadaan ada air sembahyang daripada rumah lagi. Kalau ambil sembahyang di masjid, perjalanan tu tak ada wudu. Walaupun tidak wajib, di mana fadilahnya tidak sama dengan kita ambil sembahyang di rumah. Dahlah ambil sembahyang di rumah, air itu bayar pitih kita pula, lagi boleh pahala. Pitih bayar harga air, boleh pahala pula. Wuduk tu ada pahala pula. Perjalanan ke masjid dalam keadaan wuduk, tiap-tiap satu langkah diangkat satu derajat. Tiap-tiap satu langkah dihilangkan satu dosa. Sehingga dia masuk ke masjid, dia bersemayang, duduk dalam masjid, menunggu nak semayang pula, semayang sunat, ataupun menunggu majlis ilmu. Menunggu majlis ilmu bukan tujuan lain. Selagi dia tidak hilang air semayang, selagi dia tidak buat perkara yang mengarut dalam masjid, selama dia tak hilang air semayang, dan selama dia tidak buat perkara yang mengarut dalam masjid, maka malaikat berdoa untuk dia. Allahumma rahmuhu, ya Allah beri rahmat pada dia. Allahumma aghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubat dia. Kalau dosa tak ada, ditambah derajat. Apa faedah doa malaikat? Malaikat ialah makhluk yang tidak durhakakan Allah sekali-kali. Doa malaikat diperkenankan oleh Allah. Itu kelebihannya. Malaikat ni makhluk yang sangat mulia. Kalau malaikat tolong doa ke kita, bermakna doa malaikat diterima oleh Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Itu kelebihan doa malaikat. Malaikat mendoakan. Oleh kerana itulah, bila kita sembahyang jemaah, imam kata amin, kita ikut imam kata amin. Walaupun tengah-tengah baca Fatihah, tengah baca apa pun, masa imam kata amin, kena ikut imam kata amin. Sunat. Kenapa? Kerana masa imam kata amin, malaikat kata amin sama. Supaya amin kita bersama dengan amin malaikat, tak jadi rosak bacaan kita, sambung balik, tak jadi rosak. Kerana doa malaikat mempunyai keistimewaan, mempunyai kelebihan. Kelebihan ini boleh kepada orang yang pergi ke masjid. Yang tak pergi ke masjid, tak boleh kelebihan ini. Hadis yang ke-11. Wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla qala inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah 10 hasanat ila 700 dha'fin ila ad'afin kathirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahidah muttafaqun alaih. Dan dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat Nabi, ayah dia sahabat Nabi. Abbas pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas termasuk di kalangan ulama para sahabat. Ulama besar kalangan para sahabat. Dia meriwayatkan hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang diriwayatkan oleh Tuhannya Azza wa Jalla. Bermakna hadis ini hadis qudsi.
Hadis daripada Allah Ta'ala terus, bukan ucapan Nabi SAW. Walaupun tak disebut dalam Quran. Ini bukan ayat Quran. Ini hadis kursi. Iaitulah perkara daripada Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi tidak melalui wahyi. Melalui wahyi dinamakan Quran. Hadis ini menceritakan bahawa Allah menulis, yakni Allah Ta'ala suruh malaikat tulis amal-amal kebajikan dan amal-amal kejahatan. Kemudian dia menyatakan perkara itu dinyatakan. Dinyatakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberitahu. Maka sesiapa yang bercita-cita, yang berazam untuk mengerjakan satu perkara kebajikan, padahal belum lagi dia melaksanakannya, maka Allah memerintah ditulis satu pahala kebajikan yang sempurna. Dan barang siapa yang bercita-cita untuk mengerjakan kebajikan, lalu dia beramal dengannya, maka Allah menyuruh malaikat menulis 10 kali ganda, sehingga 700 kali ganda. Dan ada yang berkali-kali ganda banyaknya, lebih pada itu lagi. Dan sesiapa yang bercita-cita mengerjakan kejahatan, padahal belum lagi dia mengerjakannya, maka dia tidak jadi mengerjakan kejahatan itu. Tinggal tak jadi buat kejahatan tu, cita-cita saja, tiba-tiba tak jadi buat. Maka Allah suruh malaikat tulis satu pahala sebab tak buat hak jahat tu. Diberi satu pahala. Dan jika sekiranya dia bercita-cita untuk mengerjakan kejahatan, lalu mengerjakannya, maka Allah suruh tulis satu kejahatan saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni menyatakan pemberian Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman ni Allah Ta'ala beri hadiah. Barang siapa yang berazam ni, iaitulah niat jauh lagi benda tu, dah ada niat dalam hati. Azam dalam hati nak buat satu amal kebajikan. Niat nak buat amal kebajikan. Kalau ada piti banyak lagi Mekah, piti tak ada lagi. Ada piti banyak nak beri sedekah, tak ada lagi. Ada piti banyak nak buat kebajikan ni. Kalau sihat ada ruang nak buat benda tu benda ni. Dengan ikhlas, dia sudah ada azam dalam hati dia nak buat. Tiba-tiba tak jadi buat. Dengan sebab halangan, dengan sebab lupa, dengan sebab patah semangat, dengan sebab apa saja berlaku, Allah Ta'ala suruh malaikat tulis satu pahala. Azam nak buat perkara yang baik, bukan ngangang, tidak, ini azam. Maka cita-cita, maka dia beri satu kebajikan. Kemudian kalau dia buat pula, cita-cita lepas tu jadi buat, maka dia beri 10 kali ganda, sekurang-kurang 10 kali ganda. Kalau niat azam nak derma RM1, diberi pahala RM10. Dan ada yang digandakan sehingga 700 kali ganda. 700 kali ganda. Digandakan 700. Ada lebih pada itu. Kebetulan tak ada hal lain, ada itu je. Dia berinya, terpaksa cari hal lain pula. Dengan pengorbanan, dengan rasa sayang, maka Tuhan beri berkali ganda lebih pada 10. Yang memerlukan kebantuan tu sangat berhajat, digandakan lebih besar pahalanya. Ada 700, ada lebih pada 700 kali ganda. Itu yang pertama. Adapun dalam perkara amal jahat, seorang yang berazam, cita-cita nak buat maksiat, nak buat dosa, tiba-tiba tak jadi buat dosa, maka Allah Ta'ala beri satu pahala kerana tak jadi buat.
Dengan sebab itu kita kena sedar. Kita tak makan babi, tak minum arak. Bukan saja boleh pahala, kerana tak buat benda yang haram. Cita-cita nak buat benda yang haram, tak jadi buat, maka dia beri satu pahala. Setelah dibuat perkara yang haram itu, Tuhan suruh malaikat tulis satu dosa saja. Satu dosa saja. Walaupun dalam keadaan demikian, hak masuk neraka ramai bermasuk syurga lagi. Pasal apa? Kerana manusia belum-lama nak buat maksiat juga. Ini perangai uduh manusia. Ikut syaitan, ikut iblis. Punuh. Padahal Allah Ta'ala beri rahmat yang begitu luas. Di mana rahmat dan kurnia ni dia beri kepada orang-orang yang beriman, yang Islam. Orang kafir yang tak beriman tak ada kelebihan ini. Inilah kelebihan kita jadi orang Islam. Niat saja boleh pahala, belum lagi buat. Kalau orang kafir, niat tak ada pahala, buat pun tak ada pahala juga. Tak ada pahala juga, buat tak ada pahala, tak ada faedah. Ini bala yang jadi kafir ni. Tuhan tak terima, Tuhan tolak. Kalau jadi orang Islam, orang beriman, niat saja Tuhan terima, belum lagi buat. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-12. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluh fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum qala rajulun minhum Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la ughbiqu قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوخذهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتصاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر اللهم إن كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فعرضتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره
حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجري من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه. Hadis yang panjang, cerita berkait dengan keikhlasan niat. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Abu Abdurrahman gelaran dia. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Salah seorang daripada fuqaha'us sahabah. Iaitulah ulama para sahabat radhiyallahu anhum. Katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah bertolak, yakni pergi keluar 3 orang di kalangan umat yang lebih dulu daripada kamu, sehingga memaksakan mereka bermalam di dalam sebuah gua. Lalu mereka masuk ke dalamnya. Tiba-tiba tergolek batu yang besar daripada bukit, lalu menyumbat pintu gua, menyebabkan mereka terkurung tidak boleh keluar. Lalu mereka bercakap sesama mereka, sesungguhnya tidak boleh menyelamatkan kamu daripada batu yang besar ini, melainkan kamu berdoa kepada Allah dengan menyebut amal-amal yang saleh yang pernah dilakukan. Berkatalah seorang di kalangan mereka, ya Allah, ya Tuhanku, saya mempunyai 2 ibu bapa yang sudah tua, dan saya tidak minum dan makan, yakni minum susu, makanan zaman dulu, sebelum daripada kedua-duanya minum. Dan saya tidak mendahulukan keduanya, isteri saya dan anak-anak saya, dan urusan harta saya. Maknanya dia tersangat baik dengan 2 ibu bapa, sehingga dia bawa minuman, makanan kepada ibu bapa dia. Tak makan dulu, tak boleh makan beranak isteri dulu, tak kerja dulu, sehinggalah dia boleh makan kedua ibu bapa dia dulu. Jaganya pada 2 ibu bapa yang sudah tua ini. Tiba-tiba pada satu hari, saya terlambat kerana keluar mencari, yakni makanan kepada kambing-kambing ternakan, menyebabkan saya tidak pulang menemui keduanya, sehinggalah terlewat, menyebabkan keduanya sudah tertidur. Saya memerah susu untuk keduanya. Apabila saya dapati keduanya tidur, saya tidak memaksa kedua ibu bapa saya dengan mengejutkan kedua mereka bangun daripada tidur. Dan saya tidak minum susu itu. Dan saya tidak beri kepada isteri dan anak-anak saya. Dan saya tak pergi kerana urusan yang lain, kerana saya menunggu kedua ibu bapa saya dalam keadaan bekas makanan itu berada di tangan saya. Saya menunggu sehingga dia bangun daripada tidur.
sehingga naik fajar dan tiba waktu pagi. Anak-anak saya datang menangis di kaki saya, yakni kerana lapar, menyebabkan kedua ibu bapa saya terkejut daripada tidur. Lalu saya memberi minum keduanya, sehingga anak dia menangis, isteri tunggu di rumah, tak berdali, tunggu dua ibu bapa dulu. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya apa yang saya buat ini kerana keredaanmu, kerana mu ikhlas kepadamu, maka selamatlah kami dari terkurung di dalam gua yang disumbat oleh batu yang besar ini. Tiba-tiba batu itu bergerak sedikit. Dalam keadaan mereka tidak boleh menyelamatkan diri keluar daripadanya. Lalu berkata yang seorang lagi, yang kedua berkata, dalam keadaan berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya saya mempunyai seorang sepupu perempuan yang saya sangat menyintainya. Saya paling sayang kepadanya, sebagaimana adat orang-orang lelaki menyintai orang-orang perempuan. Lalu saya meminta kepadanya untuk melakukan maksiat, ajak berzina. Lalu dia enggan, sehingga memaksakan dia menghadapi kesulitan hidup. Salah satu tahun berlakunya kemarau. Tidak ada makanan dan minuman. Lalu dia datang menemui saya. Saya beri kepadanya 120 dinar. Dengan syarat dia bersedia untuk melakukan maksiat dengan saya. Apabila saya duduk di antara kedua kakinya untuk melakukan maksiat, melakukan zina, tiba dia berkata, Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah. Tidak boleh menyarung cincin malaikat dengan haknya yang sebenar. Dengan makna mu tak halal, malaikat mu kahwin dengan aku dulu. Kena kahwin dulu kalau nak kaku. Pitih dah pergi dah. Sekarang tu 20 dinar. Lalu saya bangun melarikan diri. Padahal dalam keadaan dia sangat saya cintai. Dalam keadaan nafsu nak sangat. Saya tinggalkan semua harta yang saya berikan kepadanya. Tak ambil 120 dinar duit emas yang saya tinggalkan itu. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya apa yang saya buat ini kerana-Mu, selamatkanlah kami dari terkurung dalam gua yang disumbat oleh batu yang besar ini. Lalu batu itu bergerak sedikit lagi. Dalam keadaan mereka tidak boleh mengeluarkan diri. Lalu berkata orang yang ketiga, Ya Allah, ya Tuhanku, saya telah mengupah beberapa orang pekerja yang menjalankan urusan pekerjaan saya. Saya membayar upah mereka semua, malaikat seorang saja yang saya tak sempat beri upah. Dia pergi dan menghilang diri. Lalu saya laburkan upahnya itu. Upah yang ditinggal dilaburkan, sehingga berkembang menjadi harta yang banyak. Setelah beberapa tahun, dia datang menemui saya. Dia berkata, Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, bayar upah saya. Lalu saya berkata, ini semua yang kamu lihat ini, unta-unta yang ramai, lembu yang ramai, kambing-kambing yang ramai, dan hamba yang bertugas menjaganya.
Ini semua hakmu. Lalu dia berkata, wahai Abdullah, hei, jangan persendakan aku. Ini banyak sangat ni, puluh ekor unta muka ratuh. Unta lembu yang banyak, kerana sudah banyak tahun ditinggalkan. Jangan buat senda. Saya kata, saya tidak mempersendakanmu. Lalu dia mengambil semuanya, mengheret dan mengelaknya, dalam keadaan dia tidak memberi kepada saya sedikit pun. Dia ambil habis harta yang dilaburkan itu. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya apa yang saya buat ini kerana mencari kerajaan-Mu, selamatkanlah kami dari terkurung di dalam gua ini. Lalu batu yang besar itu bergolek dan mereka semua dapat menyelamatkan diri dan berjalan keluar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini cerita yang benar, bukan cerita dongeng. Cerita yang diceritakan oleh Nabi SAW, yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Tak sebut dalam Quran, tapi diberitahu secara bukan wahyi. Dan hadis ni hadis sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menceritakan bagaimana 3 orang yang terkurung dalam gua setelah bermalam dalam gua itu kerana disumbat oleh batu yang besar. Dengan cara masing-masing bermunajat, dengan bertawassul kepada Allah Ta'ala, bertawassul dengan amal yang saleh, yang pernah dikerjakan dengan ikhlas. Yang pertama, seorang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa, sehingga dia tak makan minum, belum beri makan minum kepada ibu bapa dia dulu. Sampai berlaku satu hari, dia pergi nak beri makan minum ibu bapa dia tidur. Dia tunggu sehingga sampai pagi. Anak bini di rumah lapar. Bila pagi anak mari cari dia, berjumpa di rumah mak ayah dia, menangis, menyebabkan kedua ibu bapa dia tu kejut. Orang tua ni terkejut. Setelah selesai beri makan kedua ibu bapa dia, barulah beri minum anak bini dia, baru pergi kerja. Begitu sekali dia berkhidmat pada dua ibu bapa dia. Dia sebut, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya apa yang aku buat ni ikhlaskan kamu, selamatkanlah kami. Lalu Tuhan terima doa, dengan batu tu bergerak sikit, tak boleh tubik lagi. Yang kedua, seorang yang meninggalkan yang haram, iaitulah memuahkan hawa nafsu dengan zina. Dia nak kepada sepupu dia yang cantik, yang lawa, dia nak, dan dia ajak buat maksiat, sepupu dia tak bersedia. Tiba-tiba berlaku kemarau, makanan payah, pitih pun payah, nak beli barang mahal. Lalu sepupu dia pergi jumpa dengan dia. Dia kata, aku boleh beri pitih kamu dengan syarat mu sanggup berzina dengan aku. Lalu dia beri 120 dinar, duit emas. Bila sampai masa nak berzina, duduk dah. Lalu perempuan ni kata, ittaqillah, takutlah pada Allah Ta'ala. Mu tak halal, malaikat kena kahwin dulu. Kena kahwin dulu baru boleh. Tak kahwin tak boleh. Menyebabkan dia pikah bangun, lari, takut pada Tuhan, sehingga dia tinggal, tak ambil duit itu, kerana meninggalkan maksiat dan tinggal duit dengan ikhlas. Kalau apa yang kau buat ni kerana-Mu, wahai Tuhan, selamatkanlah kami. Lalu batu tu bergerak, tapi tak boleh menyelamatkan diri. Orang yang ketiga pula, seorang yang senang pada awalnya, sehingga boleh cari kuli buat kerja urusan dia. Setelah dibayar upah kepada kuli, tiba-tiba seorang tu
Pergi, dah nak baik. Saya cari tak jumpa. Lalu dia gunakan duit itu dengan beli kambing, beli lembu, beli unta. Dipelihara, dibiarkan sehingga ramai. Setelah beberapa tahun, kambing pun biak, lembu pun biak, unta pun biak, jadi ramai. Ada hamba pula tukang jaga. Lalu orang yang kerja tadi mari, mana upah aku? Waktu itu dia kata ni semua ni. Unta, lembu, kambing dan orang kerja ni semua hak mu belaka. Jangan gurau. Gurau apa begini banyak dah lalu. Dia kata dah, ini sungguh. Sebab mu tinggal lama dah. Aku biarkan harta ni. Lalu dia ambil semuanya, tak beri seekor pun ke aku. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau apa aku buat ni kerana mu, selamatkanlah kami. Lalu batu tu bergolek dan 3 orang ni selamat. Hadis ni menunjukkan kelebihan niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sama ada mengerjakan amal yang saleh ataupun meninggalkan maksiat. Amal yang saleh tu bukan mesti berzikir, bukan mesti beribadat, bertasbih, bertahmid di hadapan Allah. Termasuklah buat baik pada 2 ibu bapa. Termasuklah juga buat baik pada pekerja. Orang yang bekerja dengan kita, upahnya patut, jangan bebankan kerja yang lebih upah tak padan. Beri upah yang sempurna. Ini termasuk dalam amal yang saleh. Sehingga orang yang bekerja tu tak temu cari, dia taruhnya upah itu. Dan dibiarkan, dilaburkan. Dia tak makan ke dia, tak habis, dilaburkan, menunjukkan amanahnya dia. Ini termasuk dalam amal yang saleh. Termasuklah juga meninggalkan maksiat. Maksiat berzina disebut di sini. Dalam keadaan memuncak hawa nafsu dia nak berzina, bila sebut nama Allah tak jadi berzina, tinggal pitih yang diberi. Ini makna ikhlas dalam mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat. Satu. Yang kedua, menunjukkan kita boleh bertawassul dengan amal yang saleh. Bila kita berdoa, sebagaimana boleh bertawassul dengan orang-orang yang saleh. Di zaman Nabi SAW, para sahabat berjumpa dengan Nabi, minta tolong Nabi berdoa. Dia juga berdoa dan suruh Nabi berdoa. Doa Nabi dimakbulkan. Minta tolong Nabi istighfar untuk dia. Zaman tak ada Nabi, kita cari orang-orang yang saleh, tolong semaya hajat. Ini bertawassul dengan amal yang saleh. Minta tolong semaya hajat, minta tolong doa. Kita juga berdoa tak jadi, cari orang lain berdoa. Minta orang ramai pakat doa. Ini bertawassul dengan amal yang saleh. Termasuklah juga bersedekah. Bersedekah, beri pada orang miskin, beri pada anak yatim, sebagai tawassul, minta tolong Tuhan perkenankan doa. Betullah juga masa kita doa, sebut Alhamdulillah, bertasbih dan berselawat pada Nabi, lepas tu berdoa. Selepas mengerjakan ibadat, sama ada ibadat yang wajib atau ibadat yang sunat. Setelah kita sembahyang fardu 5 waktu kita berdoa. Setelah kita berpuasa, waktu buka kita berdoa. Waktu hari raya kita berdoa. Puasa sunat, tengah puasa berdoa. Waktu buka berdoa. Bila pergi haji, lepas mengerjakan haji berdoa. Masa tawaf, lepas sa'i, masa sa'i berdoa. Masa di Arafah berdoa. Ketika buat umrah berdoa. Ini makna bertawassul dengan ibadat. Bertawassul dengan orang yang saleh. Itu dibolehkan oleh syarak. Ada pun bertawassul dengan orang mati dah. Bertawassul orang mati dah. Minta tolong kubur ni, kubur ni, kubur ni, kubur ni. Ini haram. Tak boleh. Tak boleh. Bahkan mengikut riwayat yang asah, termasuklah
minta tolong dengan kubur Nabi. Minta tolong dengan kubur Nabi tak boleh. Minta tolong dengan Nabi boleh. Kita berselawat. Berselawat, kemudian kita bertawassul, minta doa pada Allah. Itu boleh. Kita ke ziarah Nabi. Beri salam ke Nabi, selawat ke Nabi, minta tolong Nabi istighfar untuk kita. Nabi istighfar, minta dengan Tuhan, ampunkan dosa. Itu boleh. Kerana Nabi adalah hidup walaupun dia sudah wafat. Nabi tahu orang ziarah. Adapun kubur Tok Syekh tu, Tok Syekh ni, Tok Wali tu, Tok Wali ni tak boleh. Diharamkan, tak boleh. Termasuk dalam perkara syirik. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, ketika berlakunya hujan, berlakunya kemarau, masa pemerintahan dia, Sayyidina Umar suruh orang sembahyang minta hujan. Keruh ramai-ramai. Sayyidina Umar berdoa, bertawassul dengan berselawat pada Nabi. Sayyidina Umar kata, masa Nabi hidup, aku bertawassul dengan Nabi. Sekarang aku bertawassul dengan pak saudara Nabi Abbas. Abbas ada. Minta Abbas doa sama. Ketika Abbas masih hidup, Nabi tak ada dah. Pak dara dia ada, minta tolong pak dara dia doa sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Menunjukkan bertawassul dengan orang dalam kubur tak boleh. Sebabnya masih ada lagi di kalangan masyarakat Islam ni, tempat kita ni dah mula tak ada dah. Negeri-negeri lain masih ada lagi bertawassul dengan orang mati. Masalahnya setengah kitab-kitab tasawuf mengatakan boleh. Ini mengaji tasawuf, tak mengaji akidah. Ini je puncanya. Dia mengaji tasawuf saja, akidah dia tak mengaji. Quran hadis dia tak mengaji. Ini menyebabkan berlakunya memuja kubur-kubur Tok Wali. Kubur Tok Guru, tak boleh. Dia sudah mati. Berdoa untuk orang yang sudah mati, itu saja. Minta Tuhan beri rahmat pada orang yang sudah mati. Jangan minta orang mati itu doa untuk kita, itu tak boleh. Tak diizinkan oleh syarak. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa kita boleh bertawassul dengan amal-amal yang soleh pernah kita buat. Sama ada amal yang soleh itu mengerjakan kebajikan ataupun meninggalkan maksiat. Wallahu a'lam.